ahli keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Isiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah kurniakan keberkatan, kerahmatan dan kebaikan. Saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal mashkura. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'. Alhamdulillah, pertamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada pagi ini untuk kita sama-sama berada di dalam majlis ilmu. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan jugalah Allah Subhanahu wa taala akan membimbing hati-hati kita dengan taufik dan hidayah daripadanya, seterusnya menerangi jalan-jalan kehidupan dunia ini dengan cahaya ilmu sehinggalah kita kembali kepada Allah di negeri akhirat nanti dalam keadaan Allah meredai apa yang kita lakukan dan Allah mengampuni dosa-dosa yang kita lakukan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah untuk pagi ini kita akan sambung lagi iaitu sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan topik kita hari ini adalah topik Ghazwatul Mu'tah, iaitu peperangan Mu'tah. Baik, saya tengok dulu kalau ada komen-komen. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada Bonda Rosmah. Ya, tak ada suara, minta maaf lah. Okey, yang penting suara saya jelas ke tidak? Jelas kan? Boleh? Jelas Ustaz, alhamdulillah. Hilang suara lah. Biasalah 4 hari cuti dengan anak-anak, dia lunyai lah kita melayannya. Okey, habislah suara. Okey, baik. Jadi untuk pagi ni, kita akan sambung lagi muka surat 189, sambungan perang Mu'tah, iaitu bab menggempur musuh di medan Mu'tah. Kita dah bincang dah macam mana perjalanan sebelum berlakunya peperangan Mu'tah. Salah satu perkara yang kita kena maklum, sebenarnya perang Mu'tah ini adalah pendahuluan ataupun permulaan kepada siri-siri peperangan yang berikutnya ke kerajaan Syam. Kerajaan Syam pada zaman silam adalah kerajaan yang besar yang dikuasai oleh kerajaan Rom Timur di bawah pemerintahan agama Nasrani. Okay, mereka menguasai separuh daripada bahagian timur ini, duduknya di Syam. Jadi kalau ibu-ibu pergi ke Lebanon, Jordan, Syria, kita boleh tengok lagi wilayah-wilayah di bawah kerajaan Nasrani ni, masih lagi ada biara-biara dia, masih lagi ada binaan-binaan dia yang mereka kekalkan. Jadinya Mu'tah inilah permulaan serangan tentera Islam kepada kerajaan Nasrani dan akhirnya mereka kalah pada siri-siri yang berikutnya. Ini baru starting dia. Okay, ini baru permulaan dia. Okey. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Maimunah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un lah. Moga ditempatkanlah ibu bonda di tempat yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Okey. Baik, kita sambung lagi menggempur musuh di peperangan di medan Mu'tah. Zaid bin Harisah mulai mengatur strategi dan taktikal. Qutbah bin Qatadah Al-Azri dilantik memimpin sayap kanan tentera muslimin, manakala sayap kiri pula dipimpin oleh Ubadah bin Malik Al-Ansari. Masing-masing sudah bersedia untuk menyerang. Akhirnya medan Mu'tah dibuka dengan pertembungan sengit kedua-dua pihak. Zaid bin Harisah mulai menggempur pasukan Hercules dengan berani.
cukup banyak musuh yang berjaya ditumbangkannya, namun di pertengahan pertempuran beliau dihujani tombak musuh pada tubuhnya. Lalu Zaid gugur syahid. Okey. Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan, saya terus cerita faedah dia lah. Kalau kita perhatikan faedah dalam peperangan ni, kenapa Zaid bin Harisah, Abdullah bin Rawaha, Ja'far bin Abi Talib, ketika mana mereka duduk di Ma'an, kan mereka bincang, kita ni nak terus misi perang ataupun kita hantar surat pada Nabi dan kita pulang ke Madinah. Sebab tentera yang kita akan hadapi ni adalah seramai 200,000 tentera. Okey. Tetapi kenapa tiga para sahabat Nabi SAW ni, dia kata apa, tak apa, kita teruskan misi ni, dan Nabi SAW meredai keputusan tiga sahabat ni. Saya tanya pada ibu-ibu, saja nak tanya je. Kalau kita ikutkan, Nabi SAW sangat melarang kita melakukan sesuatu perkara yang mendatangkan mudarat. Buat benda yang berbahaya ni sangat dilarang dalam agama. Bahkan dia menjadi perkara yang haram. Seolah-olahnya macam, ibu-ibu tahu tak? Kalau sukan lasak yang bungee jump tu kan, yang lompat daripada atas tu turun ke bawah tu, itu adalah sukan yang dilarang di dalam agama. Benda tu selalu kita buat kan, bahkan dilakukan di banyak tempat, tapi itu adalah perbuatan yang dilarang oleh agama sebab dia adalah perkara yang sangat berbahaya. Okey. Tapi bila sahabat Nabi SAW buat keputusan, kita terus mara, kita ada berapa ribu je tentera, 3,000 tentera. Kita nak berhadapan dengan 200,000 tentera. Lebih kurang, dia punya beza dia adalah 66 kali ganda kekuatan dia. Seorang sahabat Nabi, nisbah tentera musuh yang mereka kena hadapi adalah 60 orang lebih. Dia kena hadapi ni, ramai ni. Tapi bila mereka kata, kita teruskan misi, Nabi SAW redha dan Nabi kira setuju dengan keputusan para sahabat. Kenapa ibu-ibu? Okey, jawapan dia adalah kerana pertempuran ini sangat penting di dalam sejarah Islam. Okey, pertempuran ini sangat penting dalam sejarah Islam. Kenapa ibu-ibu? Okey, ada beberapa perkara. Pertama saya sebutkan awal tadi. Ini adalah permulaan serangan tentera Islam kepada wilayah yang luar daripada kerajaan Islam ataupun luar daripada kerajaan negara Arab. Luar, dia berada di Syam. Sebab itu kalau kita tengok dalam riwayat-riwayat sejarah di dalam kitab Arab, mereka menamakan bangsa Nasrani ni adalah golongan Saf Asfar, iaitu orang kulit putih. Okay, ini bangsa kulit putih ni, mereka berperang dengan bangsa kulit putih. Okay. Ini adalah peperangan yang pertama. Kedua, iaitu dalam peperangan ni lah menjadikan para sahabat Nabi SAW ni ada pengalaman untuk bertembung dengan gergasi kerajaan pada zaman tersebut. Zaman Nabi, dua je kerajaan paling besar, kerajaan Rom dan kerajaan Parsi. Jadi pertembungan itu menjadikan para sahabat Nabi ni ada pengalaman. Mereka dah bertembung dengan tentera-tentera Arab. Okay? Dan kebanyakan tentera Arab ni berperangnya cara koboi lah. Tak penuh dengan strategi. Tapi bila mereka berperang dengan kerajaan Rom, yang tentera dia adalah tentera yang terlatih. Dan mereka memiliki senjata yang paling sempurna, kerajaan paling besar. Jadi itu adalah pengalaman yang paling berharga untuk para sahabat baginda Nabi SAW. Kalau kita tak pecahkan ruyung, manalah akan dapat sagunya kan? Ini pepatah Melayu kan? Jadi ini adalah perkara yang sangat penting di dalam sejarah Islam. Ketiga, dengan berlakunya peperangan ni, maka para sahabat Nabi SAW dapat mengetahui kelemahan tentera Rom dan para sahabat baginda Nabi SAW tahu strategi-strategi tentera Rom. Okay. Ini adalah tiga perkara yang menjadi asas kenapa Abdullah bin Rawaha, Zaid bin Harisah, Ja'far bin Abi Talib ni setuju untuk keluar berperang. Saya tak nafikan. Masing-masing dah keluarkan kata sepakat melalui Abdullah bin Rawaha. Dia kata apa? Kalau kita dah keluar, kita jalan sahaja. Sebab inilah yang kita cari, iaitu mati syahid. Dan kita berperang bukan kerana bilangan, bukan kerana jumlah. Tapi kita berperang adalah kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dalam masa yang sama, bukan dalam bentuk individu je. Sebab kalau ayat macam tu dalam bentuk individu, itu adalah keinginan kita. Tapi dari sudut kesan yang lebih besar, takkanlah
kematian 3 sahabat Nabi SAW yang utama ni akan merugikan kerajaan Islam kan, sebab kita kehilangan pahlawan-pahlawan besar kita. Jadi ini antara perkara yang rasional kenapa Nabi SAW tetap bersetuju dengan keputusan ini, sebab dia memberi kesan yang lebih baik kepada tentera-tentera sahabat selepas itu. Okay? Jadi selepas itu bila Nabi SAW dan para sahabat bertemu dengan kerajaan Rom, mereka sudah ada pengalaman dan mereka telah tahu kelemahan-kelemahan daripada kerajaan Rom. Okey, itu antara perkara yang ibu-ibu kena maklumlah supaya kita tak tersalah faham. Okey? Okey. Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita tengok pertama, kalau kita tengok dalam riwayat-riwayat sirah dan riwayat-riwayat hadis yang diceritakan oleh para sahabat, Zaid bin Harithah ni bila dia masuk dalam medan peperangan ni, dia telah ditombak dengan tombak yang sangat banyak. Okey, sampailah dia syahid serta merta. Lalu benderanya tu, panji yang dipegang oleh Zaid bin Harithah ni disambut oleh Ja'far bin Abi Talib. Saya sebutkan, Zaid bin Harithah adalah anak angkat baginda Nabi SAW. Ja'far bin Abi Talib adalah sepupu baginda Nabi SAW. Dua-dua ni pahlawan yang terbilang lah. Memang diakui kepakaran mereka di dalam peperangan. Jadinya Ja'far pun sambut. Ja'far pegang dengan tangan kanannya, lalu ditebas dengan pedang. Lalu Ja'far pun pegang dengan tangan kiri. Dia pindahkan panji itu di tangan kiri. Dia akan pastikan panji itu tak jatuh ke tanah. Lalu ketika dia pegang dengan tangan kiri, ditebas lagi sebelah kirinya. Lalu dia kepit dengan kedua-dua tangannya. Dan akhirnya Ja'far bin Abi Talib akhirnya syahid di dalam peperangan tersebut. Sebab apa? Darah yang keluar tu sangat banyak, cedera parah. Okey, Abdullah bin Umar menyebutkan dalam satu riwayat Al-Imam Bukhari. Kata Abdullah bin Umar, waktu kami cek selepas peperangan Mu'tah ni, kami tengok jenazah-jenazah para sahabat Nabi SAW yang syahid. Sahabat yang syahid dalam peperangan ni sekitar dalam 12 orang sahaja. Ada 12 orang, tak ramai pun. Sedangkan tentera yang mereka hadapi 200,000 tentera. Sepatutnya angka korban tu lebih ramai. Tapi inilah kebijakan Khalid bin Al-Walid di dalam peperangan Mu'tah ni. Jadinya mereka cek, kata Abdullah bin Umar, kami mendapati pada tubuh Ja'far bin Abi Talib ada lebih kurang 70 bekas tikaman pedang, lembing dan juga anak panah. 70. Dan yang lebih menyayat hati, kata Abdullah bin Umar, kesemua bekas-bekas tikaman itu adalah daripada sebelah hadapan. Manakala daripada belakang badan sampai ke punggung, tidak ada sedikit pun bekas tikaman. Artinya apa? Apa maksudnya? Itu menunjukkan kepada kita yang mana Ja'far bin Abi Talib ni, dia masuk ke medan perang dengan sepenuh keberanian dia. Okey, sedangkan dia tahu ni 200,000 ni. Dia masuk dengan keberanian dia, keimanan daripada Allah Ta'ala. Dan dia tak berundur walaupun sekali. Sebab itu serangan tu daripada depan, bukan daripada belakang. Kalau dia lari ataupun berundur, sudah tentulah bekas tikaman ataupun libasan pedang itu ada daripada belakang dia. Tapi semuanya daripada hadapan. Ada 70 tikaman. Okey, 70 tikaman lebih. Ini adalah satu perkara yang sangat besar yang kita boleh tengok macam mana pengorbanan para sahabat Nabi SAW dan kita perlu lakukan. Sekarang kita tak perlu angkat senjata pun untuk pergi berperang. Kita hanya perlu selak selimut sahaja untuk bangun tahajud. Kita tak berperang dengan musuh-musuh Tuhan. Kita hanya berperang dengan musuh syahwat kita semata-mata. Okay? Ini perkara yang kita tahu, bukan untuk saya ajar ibu-ibu, okey kita berperang. Tidak. Tetapi ini adalah sebagai satu pengorbanan. Usaha yang perlu kita lakukan meniru seperti perbuatan para sahabat baginda Nabi SAW. Bila kita tahu cerita macam ni, maka kita tahulah mereka sahabat Nabi memang layak sebagai penghuni syurga Allah. Dan kalaulah saya ni keadaan macam ni, beramal macam ni, bagaimanalah saya di sisi Tuhan? Dan layakkah saya ni masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala? Okey, ni kita boleh cinta lagi bab-bab kepimpinan macam mana mereka ni. Ni baru cerita yang asas sekali berkaitan tentang pemimpin-pemimpin yang dilantik oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ketua panglima perang. Okey. Baik, bila Ja'far pun gugur, maka panji itu disambut oleh Abdullah bin Rawahah.
Abdullah bin Rawaha saya sebutkan, dia adalah pempengaruh, dia adalah influencer. Pada zaman dia, dia adalah penyair yang paling masyhur, yang paling hebat, paling viral pada zaman dia. Apa ucapan yang keluar daripada mulut dia, jangan katakan para sahabat Nabi naik semangat, bahkan baginda Nabi SAW dengar pun, baginda Nabi pun naik semangat. Ini kelebihan yang Allah berikan kepada Abdullah bin Rawaha. Jadi Abdullah bin Rawaha ni dia sambut panji daripada Ja'far bin Abi Talib. Dia penyambung sebagai pemimpin di dalam peperangan. Dia pun ambil. Dan dia terus menunggang kuda dia sebelum dia masuk ke dalam pasukan musuh, dia telah mengucapkan ada satu bait syair. Okay. Syair ni yang disebut oleh Abdullah bin Rawaha ni satu syair yang bagi saya sangat hebatlah. Sebab syair ni dia bukan sekadar menyerap dalam sanubari Abdullah bin Rawaha untuk terus berjuang, tetapi para sahabat yang sempat mendengar syair ni naik semangat mereka untuk terus berjuang. Ya, itu kata Abdullah bin Rawaha, dia kata apa? Aku bersumpah wahai jiwa, turunlah kamu, turun, atau kamu akan dipaksa turun untuk menyeru bala tentera, dan berteriaklah keras, kenapakah aku melihat kamu tidak menyukai syurga? Bukankah setelah sekian lama engkau menunggu dengan penuh harapan? Bukankah kamu ini tak lebih daripada setitis air mani yang ditumpahkan? Wahai jiwa, jika engkau tidak sudi membunuh musuh, engkaulah yang akan terbunuh. Di sini engkau melihat maut. Apa yang kau impikan, kini kepadamu telah ditawarkan. Jika engkau tiru kedua pahlawan itu, engkau juga akan mendapat petunjuk. Ini adalah bait syair yang dilantunkan oleh Abdullah bin Rawaha ketika dia pegang panji yang gugur selepas Ja'far bin Abi Talib di atas tunggangan dia, dan syair itu adalah untuk diri dia. Dia tengah bercakap dengan diri dia. Sebab semua orang dalam keadaan takut. Kita sendiri pun takut. Abdullah bin Rawaha, saya cuba memikirkan, saya rasa dia pun rasa gerun sebab ini fitrah kan. Semua orang dalam keadaan ketakutan. Jadi syair yang dilantunkan oleh Abdullah bin Rawaha ni adalah untuk diri. Sebab itu dia kata, wahai jiwa, turun kamu, turun. Dia suruh turun. Maksudnya keluar kamu ni. Keluar daripada kepompong ketakutan kamu. Terus hadapi musuh. Okay? Maut itu dah ditawarkan kepada kita. Sama ada untuk mati syahid ataupun kamu dibunuh oleh musuh. Pilih pilihan kamu sendiri. Ini adalah ucapan daripada Abdullah bin Rawaha. Okey. Jadi Abdullah bin Rawaha ni dia ambil dia punya panji itu dan dia terus meneruskan misi untuk berperang di dalam peperangan Mu'tah. Okey, kita tengok lagi. Okey, kita tengok pada 189, belum sempat panji yang dipegangnya mencecah bumi. Okey, ini Zaid bin Harisah tadi kan. Ja'far mengangkatnya semula. Beliau meneruskan serangan sehingga tangan kanan dan kirinya putus ditetak pedang musuh. Sehingga panji yang dipegangnya itu terpaksa dipeluk sebelum beliau juga syahid. Ja'far bin Abi Talib pun syahid. Oleh sebab itu, beliau digelar Ja'far At-Tayyar. Kerana kedua-dua tangannya terputus itu telah digantikan oleh Allah dengan sayap di hari akhirat. Okey. Baik, Ja'far ni dia ada dua anak lelaki. Seorang bernama Muhammad dan seorang lagi bernama Abdullah. Seorang bernama Muhammad dan seorang bernama Abdullah. Nabi SAW memuji dua anak Ja'far ni. Ja'far dia ada seorang lagi isteri. Dia ada isteri yang bernama Asma bin Umais. Nanti kita cerita tentang isteri dia. Tapi Allah tunjukkanlah kelebihan orang yang mati syahid. Bukan sekadar dia je yang syahid dapat ganjaran di hari akhirat, syurga Allah. Tapi keluarganya semuanya mendapat naungan rahmah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab Ja'far ni dia ada dua anak. Seorang nama Muhammad, seorang lagi nama Abdullah. Muhammad dan Abdullah ni masa kematian Ja'far ni, isteri kepada Ja'far ni menangis lah, dia meraung. Dia menangis lalu kata baginda Nabi SAW, wahai Asma, kamu jangan sedih. Kalau kamu risaukan dua anak ni akan miskin ataupun menjadi yatim, ketahuilah aku iaitu Rasul sebagai walinya. Aku sebagai Rasul adalah walinya. Dan ini menunjukkan kepada kita dalam hadis-hadis yang lain, seseorang yang disebut sebagai anak yatim semuanya duduk di bawah jaminan baginda Nabi SAW. Bahkan dalam hadis yang lain kata Nabi SAW,
ana wa kafil yatim, aku dan penjaga anak yatim itu, Nabi angkat tangan macam ni, kahatain fil jannah, akan berdua-dua di dalam syurga Allah. Siapa yang dikira sebagai anak yatim lalu dijaga oleh orang lain, penjaga anak yatim itu akan duduk bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, sebab itu anak Jaafar ni berebut orang nak jaga dia, berebut orang tawarkan macam-macam pada mereka, sebab jaminan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar anak Jaafar yang yatim, bahkan seluruh dunia mana-mana anak yatim kalau dijaga, dipenuhi hajat dan keperluan hidup mereka, Nabi jamin penjaga itu akan duduk bersama dengan Nabi di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita buat haji, hajinya mabrur, kita hanya dijamin masuk syurga. Tapi kalau kita menjaga anak yatim, walau hanya seorang sahaja, bukan sekadar dijamin masuk syurga, bahkan dijamin untuk duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga Allah, iaitu duduk di syurga yang paling tertinggi. Ini salah satu daripada syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, sebab kita tahu amal kita tak banyak, ilmu kita tak banyak, tetapi ini salah satu cara untuk kita dapat kedudukan syurga yang paling besar di hari akhirat. Ini jaminan Nabi kepada Abdullah bin juga dan juga Muhammad bin Ja'far. Baik, lalu Nabi sebut apa? Muhammad bin Ja'far, kata Nabi. Muhammad bin Ja'far ni dia sama seperti datuknya. Siapa datuk dia? Datuknya iaitu Abu Talib bin Abdul Muttalib, pakcik baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi iktiraf, Nabi kata apa? Anak Ja'far yang bernama Muhammad ni, dia ni ira-ira semacam datuk dia. Kan datuk Nabi ni orang yang paling lunak akhlak dia. Dia ada sifat-sifat kepimpinan dan sebagainya. Lalu Nabi kata apa? Manakala Abdullah bin Ja'far ini pula, dia iras-iras seperti aku. Ni Nabi sini sebut dari sudut dia punya zahir tubuh dia dan melalui sifat-sifatnya. Nabi kata Abdullah bin Ja'far ini sama seperti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan bayangkan tuan-tuan, kalau kita ada anak, ada cucu, kalaulah kita bertemu dengan baginda Nabi SAW, kalaulah bertemu, lalu Nabi kata apa? Anak kamu ni puan, sama iras macam saya, tubuhnya dan sifatnya. Apa perasaan kita? Itu adalah satu pujian sebenarnya. Bukan pada si anak, tapi pujian kepada ibu dan ayah kepada si anak. Ini cara baginda Nabi SAW memberi pujian kepada anak-anak ni supaya membesar dengan semangat yang baru setelah kewafatan ayahnya, dan itu juga adalah pujian kepada ayahnya Ja'far yang baru lepas syahid dan juga ibunya Asma binti Umais. Dan kalau kita kaji lagi, isteri Ja'far ni pun dapat tempias keberkatan syahidnya Ja'far bin Abi Talib. Kenapa? Waktu Asma binti Umais ni isteri kepada Ja'far, bila dia kewafatan suaminya itu syahid dalam peperangan, dia menangis. Dan habis saja iddah dia, terus dia telah dikahwinkan dengan seorang lelaki yang paling kaya raya dan dihormati di dalam agama, merupakan sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling agung. Siapa? Iaitu namanya Abu Bakar As-Siddiq. Okey, Abu Bakar As-Siddiq ni isteri dia salah seorang adalah Asma binti Umais. Kalau ibu-ibu nanti tengok lepas ni, kita akan jumpa dalam peristiwa Hajjatul Wada', iaitu peristiwa haji yang terakhir. Pada peristiwa haji ni, kan peristiwa haji kan dia berlaku selepas ni kan. Peristiwa haji tu, dalam perjalanan haji Nabi SAW, Nabi SAW cakap kepada Abu Bakar As-Siddiq. Masa itu Abu Bakar As-Siddiq ni on the way nak pergi haji bersama dengan baginda Nabi SAW. Tapi dia terhalang kerana Asma ni baru je lahirkan anak. Tapi Asma ni nak sertai nak sertai haji bersama dengan baginda Nabi SAW. Lalu Nabi pun memberikan petunjuk. Kalau kamu ni nak pergi haji, tiba-tiba keluar darah nifas, apa yang perlu kamu lakukan? Itu adalah kepada Asma ni. Asma ni adalah isteri kepada Ja'far. Dan dia juga adalah isteri kepada Abu Bakar As-Siddiq. Itu cara Nabi SAW. Dan lepas tu, hadis tu menjadi hukum kepada agama ni lah. Dan semua orang yang dapat petunjuk daripada hadis tu, semuanya menjadi saham pahala kepada Asma binti Umais. Okey. Lalu bila Abu Bakar As-Siddiq syahid,
Abu Bakar Siddiq wafat. Setelah itu Nabi Asma binti Umais ni dia berkahwin dengan lagi seorang sahabat yang mulia, iaitu Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib ni melalui perkahwinan dengan Ali, Asma ni dia mendapat ramai anak. Tapi dengan Abu Bakar As-Siddiq dia dapat seorang anak. Ini antara keberkatan daripada Ja'far bin Abi Talib. Asma ni dia berkahwin dengan para sahabat yang hebat, para sahabat yang besar-besar. Okey. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadinya Ja'far kata Nabi SAW, dia adalah Ja'far At-Tayyar, iaitu Ja'far yang telah kudung kedua-dua tangannya lalu digantikan dengan sayap. Okey, supaya dia berada di dalam syurga Allah, dia boleh berterbangan pergi ke mana-mana tempat yang dia sukai. Nanti kalau kita masuk syurga Allah, kita dapat melihatlah salah seorang daripada penghuni syurga yang berterbangan di dalam syurga Allah. Ketahuilah itulah Ja'far bin Abi Talib. Mudah-mudahan kita dapat bertemulah dengan sahabat-sahabat yang agung ni di dalam syurga Allah. Okey, kemudian cerita Abdullah bin Umar, ketika perang Mu'tah kami mencari Ja'far dan mendapatinya telah terkorban. Kami temui tubuhnya lebih 90 kesan panahan pada tubuhnya. Seperti yang diwasiatkan oleh Rasulullah setelah Ja'far, Abdullah bin Rawahah pula yang ditugaskan mengambil alih memegang panji dan meneruskan perjuangan. Namun takdir Allah, beliau juga mengikuti jejak langkah Zaid dan Ja'far yang gugur syahid di medan Mu'tah. Okey, Abdullah bin Rawahah pun syahid di dalam peperangan tersebut. Okey, kita tengok anekdot sikit. Nabi SAW melihat mereka di Madinah. Okey, kalau ibu-ibu tengok cerita ni, anekdot ni, saya rasa semua orang tahu. Nabi SAW cerita kepada sahabat di Madinah tentang gugurnya 3 komandan perang di dalam peperangan Mu'tah. Nabi beritahu pada sahabat Nabi. Waktu Nabi cerita pada sahabat di Madinah ni, waktu itu khabar daripada Mu'tah mereka tak tahu. Tak ada orang pun yang menyampaikan lagi khabar berita daripada medan Mu'tah. Tapi Nabi dah bercerita kepada para sahabat. Ni adalah petunjuk melalui Nabi ni. Iaitu Nabi cerita Zaid bin Harisah gugur. Lalu digantikan oleh Ja'far. Ja'far pun gugur. Lalu digantikan oleh Abdullah bin Rawahah. Dan Abdullah bin Rawahah pun gugur. Okey. Ibu-ibu kalau buat nota, ibu-ibu tengok dalam satu kelebihan di dalam peperangan Mu'tah ni, inilah satu-satunya peperangan yang disampaikan melalui wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah menunjukkan isyarat pujian Allah Taala di dalam peperangan Mu'tah. Sebab cerita perang Mu'tah ni bukan melalui daripada mulut sahabat. Bukan sahabat Nabi datang bagi tahu pulang ke Madinah, bagi tahu pada Nabi, ya Rasulullah kami ni syahid ni. Tak. Tapi Nabi dapat khabar itu adalah melalui wahyu Tuhan. Itulah menunjukkan kepada kita keputusan 3 sahabat yang utama tadi itu di Ma'an sebelum ini, itu adalah satu keputusan yang Allah redha. Allah redha dan Allah setuju dengan keputusan mereka, ijtihad mereka. Walaupun mereka berhadapan dengan musuh yang paling besar, tapi tanpa gentar mereka terus berjuang. Sebab ini satu-satunya perang yang dikhabarkan kepada Nabi melalui wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Nabi boleh cerita pada sahabat-sahabat di Madinah. Okey, sebelum berita daripada medan pertempuran Mu'tah sampai ke masyarakat Islam di Madinah, Rasulullah telah pun menyampaikannya terlebih dahulu kepada mereka melalui wahyu dengan kedua-dua mata baginda berlindangan air mata. Zaid pegang panji telah terbunuh. Kemudian Ja'far mengambilnya dan beliau pun turut terbunuh. Lalu Abdullah bin Rawahah mengambilnya dan beliau pun terbunuh. Sehinggalah tampil saif min suyufillah, iaitu salah satu daripada pedang-pedang Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah gelaran pada Khalid bin Walid yang mengambil panji, barulah Allah menganugerahkan kemenangan kepada mereka. Okey, ini salah satu pujian kepada para sahabat baginda Nabi SAW. Dan ini adalah permulaan kepada Khalid bin Al-Walid. Saya rasa saya pernah sebut pada ibu-ibu dulu pada peperangan Uhud, Khalid Al-Walid dia memegang satu rekod yang paling besar, iaitu dia sebagai komandan perang yang tidak pernah kalah di dalam sejarah perang. Sama ada sebelum di Islam ataupun selepas di Islam. Kebanyakan para sahabat Nabi ni dia jadi
panglima selepas Islam. Tapi Khalid ni dia panglima sebelum Islam dan selepas Islam. Dan setiap peperangan yang dia hadiri, dia tidak pernah kalah. Ini rekod bersih yang dipegang oleh Khalid bin Al-Walid. Okey. Baik, ada satu cerita ibu-ibu. Okay, ada satu cerita. Ketika ketiga-tiga sahabat Nabi ni wafat, syahid di dalam peperangan, Khalid ni dia tak ambil perang ni, dia tak ambil pedang. Dia bukan orang yang berilah pedang tu pada saya, berilah pedang tu pada saya, tak. Tetapi yang ambil pedang daripada Abdullah bin Rawaha iaitu Thabit bin Arqam. Thabit bin Arqam. Saya tak ingat, saya ada tulis tak dalam nota. Ada, saya tulis namanya Thabit bin Arqam. Okay. Thabit bin Arqam ni adalah sahabat daripada peperangan Badar. Dia ni ahli Badar lah. Maksudnya lepas 3 komandan sahabat Nabi ni syahid, orang yang paling layak untuk pegang jawatan sebagai pemimpin adalah Thabit bin Arqam. Dia ni paling utama sekali sebab dia adalah tentera Badar. Namun Thabit bin Arqam ni dia tak nak ambil jawatan tu sebab dia rasa dia tidak layak. Sebab ada orang yang lebih layak. Siapa? Khalid bin Al-Walid. Khalid waktu itu baru masuk Islam, tapi semua orang tahu Khalid adalah panglima perang yang paling disegani dan paling diguruni lah. Di rantau Arab, Khalid bin Al-Walid. Walaupun Khalid ni baru masuk Islam, tapi dia bukan dinilai dari sudut seniority. Kita kalau dalam jawatan kan macam tu, seniority. Walau kawan tu tak pandai kerja pun, tapi sebab dari sudut seniority dia lebih senior, kita pun ikut je. Sebab itu akhirnya organisasi menjadi punah. Sebab kita menyerahkan satu jawatan itu bukan pada ahlinya. Jadi Thabit bin Al-Arqam ni walaupun dia adalah tentera Badar yang disegani dan dihormati, dia ambil pedang daripada Abdullah bin Rawaha dan dia tanya pada seluruh para sahabat yang ada di medan perang. Dia kata, siapa yang paling layak untuk ambil pedang ni? Siapa yang paling layak? Seluruh para sahabat yang pergi dalam peperangan Mu'tah ni, dia kata apa? Engkau yang paling layak sebab dia adalah tentera ahli Badar. Engkau yang paling layak, wahai Thabit. Engkau yang paling layak. Lalu Thabit bin Al-Arqam dia kata apa? Tidak, aku tak layak. Lalu Thabit ambil pedang tu dan diserahkan kepada Khalid bin Al-Walid. Okey, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Thabit bin Al-Arqam ni ditanya pada para sahabat? Siapa yang paling layak? Sebab waktu dia bertanya siapa yang paling layak itu adalah untuk menunjukkan kepada kita sahabat-sahabat Nabi ni tidak ada istilah ketamakan sebagai pemimpin. Hari ni pemimpin kita tak sama kan? Kalau boleh dialah yang nak jadi pemimpin. Sebab apa? Sebab ada kepentingan dunia dia. Okay, semua orang nak cuba calonkan diri. Kalau tak dapat dicalonkan, dia tikam. Dia sanggup guna politik wang. Dia sanggup buat itu, burukkan lawan dia semata-mata dia nak jadi pemimpin. Ini adalah perkara yang ditegah oleh agama. Sahabat-sahabat dahulu kalau boleh dia tak nak jadi pemimpin. Sebab itu dia tanya, siapa yang nak jadi pemimpin? Lalu para sahabat kata, engkau yang paling layak. Bila dia nampak dia yang paling layak daripada kalangan para sahabat, waktu itulah dia putuskan sama ada dia yang jadi pemimpin atau orang lain. Lalu dia pun nampak Khalid bin Al-Walid yang lebih layak sebab dia adalah panglima perang yang diakui dan disegani. Lalu kata Thabit, dia kata, wahai Khalid, ambil pedang ni, engkau yang lebih layak. Khalid pula walaupun dia tahu dia tak pernah kalah dalam peperangan, dengan rasa terhormatnya dia kata apa, tak, aku tak layak. Subhanallah. Para sahabat Nabi tolak menolak untuk pegang jawatan. Okay? Dia kata aku tak layak. Bukan aku yang dapat jawatan ni, bukan. Sebab apa? Dia kata Khalid bin Al-Walid, sebab engkau wahai Thabit adalah tentera Badar, engkau yang lebih layak. Apa kata Thabit bin Al-Arqam? Dia kata apa? Sebabkan aku inilah yang memegang perkara ni, maksudnya aku yang diakui sebagai orang yang paling layak kerana tentera ahli Badar, maka kelayakan aku inilah aku serahkan pedang ini, panji ini, jawatan ini kepada engkau wahai Khalid bin Al-Walid. Dia guna kuasa veto dia lah sebab orang dah angkat dia jadi pemimpin kan. Semua orang akui dia adalah pemimpin. Jadi sebagai pemimpin dia arahkanlah orang lain yang lebih layak. Dia kata kau angkat aku sebagai pemimpin, okey sekarang aku amanahkan kepada engkau wahai Khalid untuk memimpin tentera-tentera Mu'tah. Ini cara para sahabat baginda Nabi SAW menghormati di antara satu sama lain. Mereka lebih layak. Kalau ikutkan semuanya layak lah. Kalau tak layak, Nabi tak suruh mereka berperang di jalan Tuhan. Tapi di antara mereka siapa yang paling layak? Inilah antara yang ditunjukkan oleh
perbuatan para sahabat baginda Nabi SAW. Okey, kita tengok muka surat 190. Kematangan dan kewibawaan Khalid. Sebaik-baik ketiga ketua panglima yang dilantik Rasulullah syahid, datanglah seorang lelaki daripada Bani Ajlan, namanya Sabit bin Arqam, mengambil panji tersebut lalu menyerahkannya kepada Khalid bin Al-Walid. Ini saya ceritakan tadi kan, dialog di antara mereka. Sabit tak ambil macam tu je. Dia ambil dan dia bertanya pada para sahabat. Semua orang setuju ataupun tidak untuk dia jadi pemimpin. Dan bila orang kata kamulah yang paling layak, dia pun buat keputusan dia untuk serah pada Khalid. Khalid tak nak, Khalid tolak pada dia. Lalu dia kata apa? Sebab semua orang dah lantik saya jadi pemimpin, maka saya arahkan kamu untuk pimpin tentera-tentera ni. Ini cara mereka. Okey, pelantikan beliau telah dipersetujui ramai. Maka majulah Khalid berperang di medan Mu'tah dengan berani dan sengit sehingga patah-patah pedangnya. Kata Khalid, pada hari Mu'tah, 9 bilah pedang di tanganku telah patah kecuali pedang Yaman. Okey. Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok Khalid bin Al-Walid bawa 9 pedang. Dia kena menghadapi musuh yang sangat ramai. Saya sebut tadi, seorang tentera Islam, nisbah dia adalah menghadapi 60 lebih musuh. 60 lebih musuh. Ramai ni, 66 lebih musuh untuk seorang tentera Islam. Jadi 9 pedang ni, Khalid ni semuanya patah di dalam medan Mu'tah, melainkan pedang daripada Yaman. Bila para ulama sirah kita buat kajian, rupa-rupanya pedang daripada Yaman tu adalah pedang yang diperbuat daripada besi yang paling kukuh. Saya tak ingat lah, saya dah baca dah artikel berkaitan dengan besi tu. Kenapa pedang daripada Yaman tu yang paling kukuh? Rupa-rupanya pedang daripada Yaman tu dia ada campuran daripada titanium. Saya tak ingat, saya tak ingat. Tetapi dia ada campuran yang menunjukkan dia lebih berkualiti daripada pedang-pedang yang dicipta, yang dibuat di tempat-tempat yang lain. Okay? Dan itu adalah pedang yang dimiliki oleh Khalid bin Al-Walid. Okay? Baik. Jadi Khalid sini cerita, aku sendiri berperang sampai 9 pedang kupah patah. Okey, sekalipun berjihad dengan keberanian dan kegagahan, namun agak mustahil pasukan muslimin yang kecil ini mampu menandingi serangan ratusan ribu tentera Rom bak samudera yang luas. Justru Khalid menyedari bahawa barisan pasukan muslimin mesti segera diatur kembali. Oleh sebab pertempuran tersebut berlaku di medan terbuka, Khalid menggunakan strategi mengubah formasi pasukan dengan memperlihatkan seolah-olah ribuan tentera bantuan telah tiba daripada Madinah. Secara taktikalnya, beliau mengarahkan barisan tentera hadapan bergerak ke belakang, manakala tentera sayap kanan berpindah ke jentera sayap kiri. Ternyata strategi ini berjaya menggurunkan pihak musuh sebelum kedua-dua pihak berundut tanpa ada kemenangan. Namun daripada angka korban, ternyata bilangan tentera Rom yang terbunuh lebih ramai jika dibandingkan dengan 12 orang yang syahid dalam kalangan tentera muslimin. Okey, baik, ibu-ibu dengar ya. Kenapa kita boleh kata perang Mu'tah ni tentera Islam menang? Okey, kita tengok. Siapa pula kata ni? Buat parti baru. Ini biasa kita lah ni Ya, saya tengok. Sekejap. Sekejap. Okey, Allah. Okey. Bunda Marhani tanya, proses pilih memilih itu diadakan semasa peperangan berjalan? Ya, betul. Waktu tu adalah waktu ketika perang sedang berlangsung. Okey, masing-masing bertanya di antara mereka ketika perang sedang berlangsung. Sebab pemilihan di antara Sabit dan juga Khalid bin Al-Walid ini dia bukan yang disebut oleh baginda Nabi SAW. Baginda tak sebut pun. Nabi hanya sebut 3 orang sahabat saja. Jadi ini adalah ijtihad daripada kalangan sahabat. Mereka lihat siapa lebih layak. Tetapi keputusan para sahabat ni diakui oleh baginda Nabi. Kalau kita akan tengok lepas ni, banyak siri peperangan yang berlaku selepas perang ni nanti, semuanya kebanyakannya dipimpin pula oleh Khalid bin Al-Walid. Okay. Salah satu sifat pemimpin ni iaitu pemimpin itu disukai ramai. Ni kena tahu sifat pemimpin tu adalah disukai ramai. Sebab itu imam, walaupun imam ni baik sekalipun,
Kalau dia tak disukai oleh makmumnya, dia tak boleh naik jadi imam. Sebab sifat imam tu adalah disukai oleh makmumnya. Ni imam solat. Okay, imam solat pun dalam keadaan macam tu. Apatah lagi di dalam peperangan, apatah lagi dalam masyarakat. Sebab itu seorang pemimpin, dia kena tahu. Okay, dia itu adalah pemimpin yang disukai ramai. Kalau dia tengok rakyat dia tolak dia, tak suka dia, sepatutnya berundurlah dengan cara yang baik. Okay, itu sifat sebenarnya, sifat pemimpin yang diajar di dalam agama. Kalau dia tengok, tak ada orang suka saya, berundurlah cara yang baik. Okay. Yang kedua, kalau dia tengok orang tak suka dia, maka dia kena usahakan buat sesuatu untuk rakyat suka kepada dia. Ni dia pula hentam rakyat, dia pula hentam orang-orang yang mengundi dia. Ini adalah perkara yang salah lah. Sebab agama mengajar pada kita ni, iaitu pemimpin itu disukai oleh rakyat dia. Jadi Nabi SAW memilih Khalid bukan sekadar dia punya kewibawaan di medan perang, bahkan kerana dia adalah pilihan ramai. Ramai orang setuju dengan lantikan daripada Khalid bin Al-Walid. Okey, baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita tengok macam mana Khalid bin Al-Walid ni dia menggunakan strategi untuk menang dalam peperangan ni. Pertama kita kena ingat, tentera musuh daripada kerajaan Rom yang kalah dalam peperangan, mereka mencecah ramai, sangat ramai, lebih ramai daripada tentera-tentera Islam. Okay, lebih ramai daripada tentera-tentera Islam. Manakala tentera Islam yang syahid hanyalah 12 orang. Dari sudut angka korban menunjukkan tentera Islam menang. Kalau kita main bola, kalau main bola ni, kalau seri, kita akan tengok banyak pasukan tu bolos. Bolos. Dia ni bolos 5 gol, kita bolos 2 gol. Walaupun bilangan kita seri, bolos itu menjadi satu perkiraan lah. Okay, kita kira juga kat bolos tu. Oh, kita 2 bolos, dia 5 bolos. Artinya kita menang dan dia kalah. Okay, baik. Yang kedua, Khalid Al-Walid ni bila dia tengok kita takkan boleh menang dengan kepakaran dan kewibawaan dia, dia kata kita tak boleh menang. Jadi apa yang dia buat? Iaitu dia menggunakan strategi untuk berundur. Dia ada beza ibu-ibu, bukan melarikan diri daripada medan perang, tetapi berundur daripada medan perang. Sebab bila tentera Mu'tah ni balik ke Madinah, ada sebahagian orang Madinah mencampak pasir kepada tentera-tentera Mu'tah. Dan dia kata, wahai manusia, kenapa kamu lari daripada medan perang di jalan Tuhan? Dan orang Madinah marah lah ni. Nabi SAW ketika dengar perkataan tu, Nabi kata apa? Mereka tidak lari daripada medan perang, tetapi mereka berundur sebentar dan akan menyerang semula tentera-tentera Rom. Okay? Dan ini berlaku di dalam peperangan Tabuk. Tentera Islam serang balik pada perang Tabuk. Dan tentera Islam serang lagi di dalam perang Yarmouk di bawah kerajaan Umar Khattab. Dan tentera Islam akhirnya dapat tawan kerajaan Syam. Okay, Rom Timur ketika itu. Akhirnya kerajaan Rom berundur daripada bumi Arab selama-lamanya sampai ke hari ini. Itu Nabi sebut kita bukan larikan diri. Nabi iktiraf strategi yang dilakukan oleh Khalid. Kita bukan larikan diri tetapi kita berundur sebentar. Okey. Baik, sebelum tu saya tengok lagi. Okey, masa perundingan tu tentera Rom tak ambil kesempatan untuk serang mereka berunding ke? Okey. Kita kena faham kalau kita tengok ada satu istilah di dalam agama ni iaitu solat khauf. Solat khauf. Apa maksud solat khauf? Solat khauf ni adalah solat di medan perang. Kewajipan tetap dilaksanakan, betul? Solat tu masih lagi dilaksanakan. Tetapi macam mana mereka laksanakan solat? Adakah semua orang solat berjamaah? Ada sebahagian yang akan solat jamaah dan akan ada sebahagian yang masih lagi menjaga kawalan, betul? Macam itulah di dalam rundingan ini. Okay, masih lagi ada rundingan ni. Okay, ada sebahagian yang akan ambil part untuk jaga kawalan berperang dan akan ada bahagian part sebahagian daripada tentera-tentera ni yang mungkin tentera-tentera yang duduk di peringkat atasan yang berbincang di antara mereka untuk mengangkat buat rundingan lah siapa yang jadi pemimpin. Okay, dia tak sebut dalam riwayat tetapi kita boleh bayangkan itulah yang berlaku di dalam peristiwa ini. Okay, boleh Bunda Marhani harapnya menjawablah. Okey, baik. Kemudian, Khalid Al-Walid ni dia buat apa ibu-ibu? Iaitu strategi yang dilakukan oleh Khalid ni, iaitu dia menampakkan kepada kerajaan Rom
yang mana datangnya bala tentera Islam yang baru. Kononnya datang bala tentera ramai. Kononnya datang. Okey, caranya macam mana? Iaitu dia menukar formasi. Kan kita ada sebut ada 4 bahagian di dalam ketenteraan ni. Ada pasukan bahagian hadapan, ada pasukan bahagian belakang. Ada pasukan bahagian kiri, sayap kanan, ada bahagian pasukan daripada sayap kiri. Ini semua ada kan. Jadi Khalid dia tukar formasi tu. Tentera bahagian hadapan pindah ke bahagian belakang. Tentera bahagian belakang tukar ke bahagian hadapan. Sayap kanan tukar ke sayap kiri tukar ke sayap kanan. Okey. Kita mungkin rasa biasa sangat je strategi tu. Okey, strategi ni adalah bila tentera berkuda ni tukar dia punya apa kita kata situasi dia. Masing-masing bertukar, kita kena bayangkan debu-debu yang berterbangan di kawasan padang pasir ni akan naik. Debu-debu ni akan naik. Bila debu-debu ni akan naik, dia menampakkan seolah-olahnya ada ribuan bala tentera yang datang. Okey, cuba bayangkan mereka ada 3,000 tentera. Okey, mereka ada 3,000 tentera. Pergerakan ini dibahagikan kepada 4 pergerakan. Okey, kita bayangkan 4 pergerakan ni dia mewakili 3,000 tentera. Seolah-olahnya macam 3,000 kali dengan 4. Berapa? Iaitu lebih kurang dalam 12,000. Seolah-olahnya datang bala tentera yang baru dalam keadaan 12,000 tentera. Lebih ramai lagi lah seolah-olahnya. Okay, seolah-olahnya. Kerana apa saya kata macam ni? Sebab yang ada kekal kat situ 3,000. Tapi bila dia ubah, yang depan pindah ke belakang, gerakan pertama. Belakang pindah depan, gerakan kedua. Kiri ke kanan, gerakan ketiga. Kanan ke kiri, gerakan keempat. Seolah-olahnya 3,000 ni bergerak, seolah-olahnya datang 12,000 tentera. Datang 12,000 tentera. So, dia menampakkan ramai. Dan waktu tu, kita kata kerajaan Islam menang. Kenapa saya kata menang? Sebab kalaulah kerajaan Rom masih lagi bertenaga, sudah tentulah dia terus menyerang kerajaan Islam. Tapi mereka berdiam, berhenti. Mereka berhenti dalam peperangan, berhenti. Sebab apa? Dia tengok formasi itu berubah. Dan dia ingat bala tentera yang baru datang. Okey, kenapa kerajaan Rom takut? Betul, terima kasih Kak Azrina. Sebab mereka telah penat. Mereka dah penat dah masa tu. Bila dia nampak tentera yang datang tu 12,000, walaupun dia 200,000, perasaan gerun tu datang sebab mereka dalam keadaan penat. Sangat penat. Okey, sangat penat. Jadi dia nampak tambahan 12,000 tu adalah satu jumlah yang ramai walaupun mereka lebih ramai. Okey, ini satu psikologi yang Khalid Al-Walid buat dan dia berkesan. Okey, dan dia berkesan. Mereka datang ramai 12,000 tu, seolah macam 12,000 pergerakan, tak ada 4 pergerakan kan. Jadi bila datang tu, mereka dalam keadaan penat, mereka gerun dan mereka diam. Dan Khalid Al-Walid menggunakan strategi berundur. Okey, kenapa berundur? Sebab kaedah berundur ni bukan satu kekalahan. Berundur ni masih lagi dipraktikkan di dalam peperangan moden. Kalau kita buat kajian dalam peperangan moden ni, memang ada situasi berundur. Memang ada strategi berundur. Kalau kita tak mampu mara, kita tak boleh teruskan misi tu. Melainkan kita berundur, buat strategi yang baru, lalu kita serang semula. Ini adalah strategi perang moden dan telah diimplement oleh Khalid Al-Walid pada zaman mereka. Ini satu benda yang baru lah. Sebab zaman dahulu mereka pergi perang sampai habis. Kalah menang tak peduli. Itu tak bijak sebenarnya. Jadi Khalid Al-Walid tunjukkan strategi perang yang luar daripada pengetahuan mereka pada zaman tu. Dan sampai hari ini peperangan moden implement apa yang dilakukan oleh Khalid Al-Walid. Jadi dia berundur. Dan waktu mereka berundur ni, ramai-ramai ni, kita kata itu hanya isyarat kalah. Tak boleh kata kalah. Sebab apa? Sebab kerajaan Rom kalau dia betul-betul kuat, seranglah waktu berundur tu. Tapi mereka tak serang. Mengejar pun tidak. Mereka hanya tunggu dan mereka pun patah balik ke Syam. Okay. Itulah sebenarnya cerita yang berlaku di dalam peperangan Mu'tah. Okay. Dan itu terima kasih. Betul Kak Intan iaitu mengalah tak semestinya kalah lah kan. Jadinya bila mereka berundur, dia telah memberikan satu landscape yang baru kepada kerajaan Islam. Iaitu di mata orang Arab, kerajaan Arab Madinah ni, kerajaan Islam Madinah ni sangat-sangat kukuh. Sebab mereka telah bertembung dengan kerajaan Rom. Satu kerajaan yang paling besar di zaman mereka. Okay.
Mereka bertembung dan mereka pulang dengan hanya jumlah bolos hanya 12 orang saja yang syahid. Itu adalah satu penghormatan lah, berjaya yang diraih oleh kerajaan Islam selepas peperangan Mu'tah. Okey. Baik, kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita tengok kesan pertempuran. Hakikatnya bangsa Arab memandang pertempuran ini sebagai serangan bunuh diri yang sia-sia di pihak tentera muslimin. Masakan tidak, mendengar bilangan 200,000 tentera musuh pun sudah cukup menggerunkan mereka. Apatah lagi ingin menggempur kerajaan Rom yang merupakan kerajaan besar yang kuat ketika itu. Namun kepulangan tentera muslimin daripada pertempuran tanpa sebarang kerugian berjaya membuka mata kabilah-kabilah Arab kepada Islam, sehinggakan mereka Bani Sulaim, Ashja', Ghatafan, Zubyan, Fazarah dan yang lain akhirnya memeluk Islam. Ini antara kabilah besar. Ini antara kabilah besar. Yang mana Bani Sulaim, Ashja', Ghatafan, Zubyan dan Fazarah ni adalah kerajaan besar. Kabilah besar di dalam rantau Arab. Dan mereka masuk Islam menjadikan kumpulan yang masuk Islam ni lebih ramai. Ini dia punya asbab dia. Kesan yang berikutnya. Okey, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita berakhir, di dalam riwayat yang disebutkan oleh Ali As-Salabi, ini salah seorang daripada ulama yang menulis kisah perang Nabi ni dalam kitab Al-Maghazi. Kata Ali As-Salabi, dia kata apa? Salah satu pengajaran daripada kisah perang Mu'tah ni iaitu pengurusan jenazah. Dia bawa satu kisah, iaitu setelah Khalid Al-Walid ni meninggal dunia, berita yang disampaikan kepada Khalid ni, Nabi sendiri yang sampaikan kepada isteri dia. Nabi sampaikan kepada isteri dia, kata Nabi SAW kepada Asma binti Umais tadi tu, Nabi SAW waktu dia nak jumpa dengan Asma, isteri kepada Ja'far tadi, Ja'far bin Abi Talib, Nabi kata kepada keluarga Ja'far ni, kata Nabi SAW, mana anak-anak Ja'far? Bawa kepada aku. Ini cara Nabi SAW. Nabi tak datang-datang, nak tahu tak cerita ayah kamu ni? Tak ada. Dia kata bawa sini. Dia bertenang-tenang dululah. Nabi ambil dua-dua anak Ja'far ni, Abdullah dan juga Muhammad, lalu dipeluk dan dicium. Dan Nabi SAW sendiri mengalir air mata dia. Nabi rasa berat nak sampaikan. Nabi rasa berat. Tapi Nabi cium anak-anak Ja'far ni sebab mengenangkan ayah dia yang syahid dalam peperangan. Dan syahid pula di luar negara lah. Kita istilahkan meninggal di luar negara. Benda tu sangat berat. Dan ini fitrah lah bagi manusia. Lalu Nabi pun kata kepada Asma, Lalu Asma pun tanya kepada Nabi SAW. Kata Asma, bagaimana tentang Ja'far dan para sahabat? Sebab Nabi dah datang kan. Dia tanyalah, macam mana ya Rasulullah tentang Ja'far dan para sahabat? Lalu Nabi SAW pun jawab. Kata Nabi, Ja'far telah gugur dalam peperangan. Bayangkan seorang isteri dengar berita suaminya pergi dan tak kembali. Perasaan tu kita tak boleh nak bayangkan lah. Jadi perasaan Asma ni berat untuk tanggung, iaitu kematian daripada suami dia. Dan saya rasa ibu-ibu sendiri pun, kalau kita tengok satu video, ada seorang suami meninggal dunia meninggalkan anak-anak yang kecil. Dan anak tu meratap ataupun tumbuk jenazah ayah dia. Perasaan tu kita sendiri boleh rasa sedih dia, sangat meruntun jiwa lah. Jadi itu yang berlaku kepada keluarga ni. Jadi Nabi sangat kasihankan sebab Ja'far tinggalkan anak masa lagi kecil. Jadi bila Asma dengar tu, dalam riwayat kata apa? Iaitu Ibnu Hisham riwayatkan Asma ni dia menangis dan dia menjerit. Dia bukan menangis je, dia menangis dan dia menjerit. Menjeritlah sebab kematian suami dia. Lalu Nabi SAW sebut dalam satu hadis. Kata Nabi SAW, jangan kalian melupakan keluarga Ja'far. Ini penghormatan. Jangan kalian lupakan keluarga Ja'far. Nabi cakap dengan para sahabat. Buatlah makanan untuk mereka kerana sesungguhnya mereka sedang menghadapi musibah kesyahidan Ja'far. Baik, daripada hadis ni ada dua perkara. Sebelum kita nak bincang panjang ibu-ibu, bila Nabi keluar hadis ni dan hadis ni bercerita tentang keluarga Ja'far, kita faham ada dua perkara. Pertama, itu adalah pujian kepada Ja'far. Pujian kepada keluarga Ja'far. Yang kedua, kita yang belajar hadis ni, kita baca hadis ni. Dan hadis ni menjadi hukum kepada orang yang lain dan mereka lakukan.
semuanya menjadi pahala jariah kepada keluarga Ja'far. Maksudnya sampai ke hari ini, pahala tu masih lagi mengalir kepada keluarga Ja'far. Sebab ini cerita tentang pengorbanan mereka dan akhirnya menjadi teladan dan hukum kepada kita semua. Okay, ini pujian lah. Okay, jadi Nabi cakap, buat makan untuk keluarga Ja'far ni dan bantu mereka sebab mereka ni sedang menghadapi musibah syahidnya Ja'far. Para ulama hadis kata apa? Ada dua pengajaran dekat hadis ni. Pertama, iaitu seorang isteri boleh menangis kematian suaminya. Saya ingat lagi kalau di kampung saya dahulu masa saya kecil, kita dihalang untuk menangis kematian keluarga kita. Bahkan kadang-kadang pernah saya berlaku, ni bukan pada saya, pada kawan saya. Kematian keluarga dia, tiba-tiba ada seorang pakcik ni cakap apa? Jangan menangis dan jangan menitis air mata dekat jenazah. Dia larang tuan-tuan, dia larang. Dan dia marah. Jangan buat macam tu. Ini adalah perkara batil. Sebab agama ni agama fitrah. Menangislah, menitislah air mata. Tidak akan memberi kesan pun kepada jenazah. Mayat tak akan terkesan pun sebab itu adalah fitrah. Kalau kita tak lepaskan kesedihan tu, bila lagi kita nak lepaskan kesedihan? Ini perasaan kita kan. Jadi Nabi SAW, bila Asma ni dia menangis dan dia menjerit, Nabi tak larang. Nabi biarkan. Dan para ulama kata apa? Dibenarkan seorang isteri ni menangis kematian suaminya. Okey. Habis yang dilarang tu dekat mana? Okey, yang dilarang tu dekat mana? Yang dilarang itu apabila dia menangis sampai meratap, dia koyakkan baju dia. Dia buat perkara-perkara yang batil, dia guling-guling atas tanah. Ini berlaku kan pada zaman dahulu, guling-guling atas tanah. Dia koyakkan bajunya, dia cakar, dia tarik-tarik rambutnya. Ataupun dia menampak-nampak pipinya. Ini disebut ratapan lah pada zaman dahulu. Ataupun pada hari ini, diupah orang untuk menangis atas kematian jenazah. Ada sebahagian agama, dia menangis, diupah orang menangis. Kenapa dia diupah? Sebab nak tunjukkan kematian si fulan ni sangat apa istilah kita? Kematian tu sangat apa istilah dia? Maksudnya orang merataplah kematian dia ni sebab dia ni orang hebat yang telah tinggalkan kita. Jadi ada agama ni dia mengupah ada satu kumpulan untuk menangis kematian orang ni. Yang itu dilarang oleh agama. Okey. Susah nak terima kematian. Ya, maksudnya tak percaya qada qadar itu pun dilarang. Tetapi yang salah satu ni perbuatan orang hari ini ada agama-agama yang ibu-ibu semua faham kan. Iaitu diupah orang untuk menangis. Sebab nak tunjukkan orang ni dulu hebat dan dia telah meninggalkan kita. Jadi tangisan itu adalah tangisan yang pura-pura. Itu pun tak dibenarkan. Okay? Tapi kalau datang daripada fitrah kita, isteri menangis dengan kematian suami dia, anak-anak menangis tentang ayahnya, siapa saja, maka itu tidak ada larangan. Lepas ni kalau berlaku dalam masyarakat kita macam tu, tak boleh nangis. Bagi tahu pada dia, ini telah berlaku dalam keluarga Ja'far. Nabi tak pernah larang sekalipun. Okay? Walaupun dia menjerit. Tapi menjerit itu bukan selama-lamanya. Okay? Menjerit itu sebab ini berita yang pertama kali kita dengar kan. Nangis, menjerit. Itu biasa. Fitrah. Kita keluarkan. Tapi kalau dah lama-lama, itu dibuat-buat, maka itu dilarang. Okey. Yang kedua, iaitu diberikan tempoh. Okey. Dalam hadis menyebutkan kepada kita, Nabi SAW datang lagi sekali kepada keluarga Ja'far ni, kepada Asma binti Umais ni, iaitu selepas 3 hari. Selepas 3 hari. Dan Nabi SAW sebut apa? Kepada Asma ni kata Nabi, jangan tangisi kematian saudaraku ini bermula hari ini. Ini Nabi datang 3 hari selepas tu. 3 hari selepas tu. Itu ada isyarat lah para sahabat, para ulama kata, iaitu paling tidak 3 hari je kalau kita tu tersedih. Lepas tu kita kena sentiasa positif dengan takdir Tuhan. Okay, positif dengan takdir Tuhan ni. Okay, terimalah ketentuan Tuhan ni dengan hati yang lapang. Okay, Nabi kata jangan nangis selepas bermula hari ni lah hari yang ketiga. Yang berikutnya pengajaran daripada hadis ni iaitu anjuran menyediakan makanan untuk keluarga si mati. Hari ni dalam masyarakat kita, keluarga ni yang mati, keluarga ni lah yang buat kenduri, betul? Kenduri tahlil, kenduri arwah. Dia kata kita kena masak-masak ni sebab apa? Keluarga luar datang ni, jauh-jauh datang ni, mereka datang, jadi kita kena sediakan makanan untuk mereka. Kalau kita tak sediakan, dia tak dapat makan.
Tak, dalam ajaran agama yang mengajar pada kita, yang sediakan makan untuk keluarga si mati adalah orang luar. Yang paling utama adalah daripada kalangan jiran. Jiran tetangga yang datang bertandang, mereka yang kena sedia makan untuk keluarga si mati. Bukan menyediakan makan untuk orang-orang keluarga luar datang ni. Tak. Itu membebankan keluarga si mati. Ini adalah untuk sediakan makan untuk keluarga si mati ni, isteri dan anak-anak ni. Sarapan dia tanya, cukup makan tak? Okey, sediakan makan. Tengah hari dia, malam dia, kita sediakan. Yang datang tu jangan bebankan si mati. Kalau kamu nak makan, makan ketika sebelum sampai. Makanlah di mana-mana. Nanti datang memberi penghormatan kepada si mati. Ini berdasarkan kepada hadis ini. Okey, inilah pengajaran yang kita boleh belajar dalam peristiwa ini. Okey. Last sekali ibu-ibu yang dirahmati Allah. Okey, tengoklah nota bawah tu ada perang luar biasa tu, ibu-ibu boleh baca, dan insya-Allah nanti kita akan sambung lagi di dalam perang yang berikutnya, Sariyah Amru bin Al-As. Okey. Jadinya saya berhenti dekat sini. Terima kasih ibu-ibu. Moga-moga ada manfaat daripada majlis ini. Okey, Kak Azrina kata, untuk 2-3 hari untuk bantu meredakan kesedihan keluarga tersebut. Jiran, bukan keluarga. Ustaz, penyediaan itu pada hari kematian sahaja ke? Okey, kita tengok juga keadaan si mati lah. Keluarga si mati ni tengok macam mana mereka berlangsung. Kalau dalam hadis tadi tu, iaitu kalau dia sedih 3 hari kan, itu maksimal lah. Maksud kamu sedih 3 hari. Mungkin dalam 3 hari tu mereka masih lagi tak boleh terima kenyataan takdir tu. Jadi dalam 3 hari tu mungkin mereka tak makan, tak masak. Jadi jiran tetangga datanglah sediakan makanan dan tanyalah khabar mereka. Boleh jadi hari pertama tu ramai orang datang. Mungkin terawat sikit perasaan dia. Hari kedua semua orang tak ada. Mungkin memberi kesan yang sangat mendalam pada keluarga tu. Jadi kita jiran tetangga yang terdekat ni datanglah. Mungkin dalam 2-3 hari yang pertama. Bantu ringankan beban mereka. Tengok anak-anak mereka dan sebagainya lah. Beri semangat, ucapkan takziah dan sebagainya kepada keluarga tersebut. Okey. Betul, terima kasih Puan Mardiana. Betul kan, belajar kawal emosi. Ini agama kita. Fitrah diraikan tapi diajar untuk kawal emosi kita. Okey, baik, terima kasih kepada semua. Saya serahkanlah kepada Kak Mira, silakan. Alhamdulillah. Ustaz, nak buka soalan ke tak payah? Tak perlulah kot. Okay. Dah dah banyak tanya soalan tadi kan? Okey, baik. Alhamdulillah, masya-Allah, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan jazak. Perang Mu'tah adalah perang paling hebat pernah dilalui oleh kaum muslimin semasa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia juga disebut the impossible war. Betul tak Ustaz? Betul. Perang Mu'tah, masya-Allah. Semangat jihad para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bantuan Allah itu pasti tiba, insya-Allah. Mudah-mudahan kita mengambil ibrah lah daripada perang ini, masya-Allah. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita hari ini. Sedikit bahan Ustaz. Boleh. 5.15 petang kuliah asar hari ini bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ili Aminin bin Muhammad Saleh dengan Rukun Iman. 8.15 malam ini kuliah maghrib bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Ashraf bin Suwarin dengan hadis-hadis sahih terbukti masa kini. Dan kuliah isyak bersama dengan Al-Fadilah Ustazah Umairah binti Muhammad Saleh dengan tafsir Al-Quran dan Makhrijul Huruf pada pukul 9.15 malam, insya-Allah. Yang ini saya mewakili Gemenur Iman, mohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Tangga kuliah kita sebagai menutup majlis, mohon sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk membacakan tasbih kafarah dan surah Tu'as. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.